Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini, staf JCOM Abdul Wahab Jilani telah membuat laporan polis terhadap Ketua Pengarah JCOM Dr. Agus Yusof. Mengikut tuduhan Wahab, dia telah menjadi mangsa gangguan seksual ataupun sexual harassment. Dan yang mengganggu dia ialah Dr. Agus, dan peristiwa ni berlaku di satu hotel di Bintulu. Maka polis telah siasat laporan ini, tuduhan ini, dan didapati kes ni bukan kes gangguan seksual, bukan kes sexual harassment, tetapi kes suka sama suka. Tidak ada paksaan, tidak ada gangguan, tetapi Wahab dan Dr. Agus telah bersama terbang ke Bintulu untuk mengadakan hubungan seks. They went to Sarawak for sex. They went together. Peristiwa ni berlaku, kalau mengikut laporan polis, laporan siasatan polis, saya ada di sini, saya tak boleh tunjuk lah sebab laporan ni baru saja siap. Dan polis akan mungkin tertanya di mana saya mendapat salinan laporan ni bila Peguam Negara sendiri pun belum dapat lagi. Macam mana AG tak dapat tapi Raja Petra dah dapat? Mungkin diorang akan panik lah dan akan buat siasatan pula terhadap saya. Siasatan baru terhadap Raja Petra di Manchester, bagaimana dia dapat laporan siasatan polis sebelum AG dapat. Tapi inilah saya ambil sikitlah relevan sebab dia banyaklah. What's more important is the salient points ataupun dia punya main point. Main point dia macam ni. Pada 20 hari bulan Oktober tahun 2023, maknanya lebih kurang tak sampai 2 bulan dululah, Wahab dan Dr. Agus telah terbang bersama, together, same flight, ke Bintulu, Sarawak. Mereka telah check in di Hotel Park City Everly Hotel Bintulu. Park City Everly Hotel Bintulu ni tempat dia rendezvous, tempat dia orang link up. Dan mereka telah sewa 3 bilik, 3 rooms ya. Bilik nombor 1109, executive room untuk Wahab. Bilik nombor 527 iaitu suite untuk Dr. Agus. Dan bilik nombor 332, satu lagi suite untuk mereka membuat kerja. Mereka main bontot dalam bilik 332. So, Wahab tidur bilik 1109. Agus tidur bilik suite 527. Dan bilik suite 332 tempat dia orang rendezvous, tempat dia orang bertemu untuk main bontot. Now, polis telah mengambil statement semua staf yang bertugas hari itu, terutama sekali staf on the floor berkenaan, termasuk housekeeping, room boy, dan juga dia punya manager, dia punya staff dekat check-in. Everyone's statement has been taken and recorded to confirm dengan CCTV. Sebab hotel ni dia ada CCTV, kita keluar masuk bilik ni on that floor tahu. So maknanya CCTV menunjukkan dia orang check-in, menunjukkan dia orang keluar bilik masing-masing dan masuk bilik satu lagi, dan habis buat kerja keluar dan sebagainya. All is on camera. Everything is on CCTV. Keluar masuk bilik termasuk detail lah. Dia orang masuk bilik masing-masing, dia orang keluar bilik masing-masing, masuk bilik 332, the joint room untuk buat kerja, berapa lama di situ. Everything is there. And of course housekeeping they will have also dia punya tu, sebab bila bilik tu diguna, bilik tu messy lah. Jadi bila 3 bilik tu, yang check in 2 orang, bilik 3. So bilik ketiga-tiga tu messy. Diorang boleh dapat lah
In fact, kalau dia orang nak, kalau dia orang cepat hari tu, dia orang boleh buat DNA pun, boleh dapat dia punya DNA setiap bilik and so on. Whether dia orang masih boleh buat DNA, saya tak tahu, saya tak nampak detail tu lah dalam police report. So anyhow, dia dah kantoi. Wahab dan Dr. Agus sudah kantoi. The details including CCTV footage dan sebagainya semua ada. Dia punya check-in details ada. Dia orang pergi situ pun flight. Dia orang boleh check dengan airlines dia punya flight. Termasuk seat lah. I mean, dia orang ambil seat duduk side by side ke. Seorang duduk depan, seorang duduk belakang. Dia orang boleh tahu. Seat number semua boleh tahu. Very hard untuk nak escape. Unless polis memang tak mau ambil tindakan. And polis ni maknanya destroy all the evidence. Maknanya polis menentukan yang evidence ni hilang, then okay. Kalau tidak, they are cooked. Habis. They are gone. Kantoi. So, what mengikut laporan polis lah, tambahan ke dalam police investigation report tadi, Agus ni ada banyak kes ni gangguan seksual di JCOM. In JCOM itself, it seems ramai, selain daripada Wahab, menjadi mangsa gangguan seksual. But what's interesting is Wahab ni bukan mangsa. Wahab ni suka sama suka. And in another case ni, yang case dia orang record conversation video tu, is not only suka sama suka, maknanya Wahab ni menjadi umpan. Umpan untuk nak perangkap, in honey trap lah, dipanggil honey trap untuk nak perangkap Dr. Agus. So it's more than just suka sama suka lah. So anyhow, Agus ni, it seems, according to police investigation report, banyak kes gangguan seksual. So dia ni predator lah maknanya. Dia ni memang mencari mangsa. Ada je lelaki, dia cubalah kalau boleh. Dia tak kisahlah lawa ke, jambu ke, muka pecah pintu ke, it's okay. Bagi dia, as long as ada bontot, he's okay with it. After all, he wants the base. He doesn't want the face. He's only interested in the back. Bukan dia tengok muka pun. Dia tengok belakang kepala. Anyway. So, ni memang dia ni terkenal. Well known in JCOM. Orang kenal dia, you know, as jagalah you masuk bilik dia ni, silap-silap ya, you jalan kangkang ni lepas you keluar bilik dia. Semua orang tahu in fact stuff. Now, Dr. Agus ni ada seorang musuh. Nama dia, code name Mr. H. Mr. H sebab dia punya nama is Hishamuddin Gas. Ataupun dipanggil Syam Gas. Dia calon pilihan raya baru ni. Pilihan raya yang lepas dia bertanding di atas tiket Pakatan Harapan. So, you know, Dr. Agus buang dia. Dia you know, dia dulu nombor 2. So, dibuang. So, dia ni nak balas dendam. Tapi, the problem is, Dr. Agus ni, dia very close to Anwar. Susah nak jatuhkan dia. Try macam mana try pun, Mr. H gagal nak jatuhkan Dr. Agus. Sebab Agus ni dengan Anwar ni very close. So, di dalam JCOM ni, Dr. Agus ni dianggap sebagai very powerful. Very powerful. Sebab link dia dengan Perdana Menteri. Not easy nak jatuhkan dia. So, akhirnya, Mr. H kena buat satu perangkap honey trap dan hantar Wahab ni sebagai umpan. And then record benda tu. Sebab, kalau bukti is on record, bukti is on video, susah. Anwar pun sudah tak boleh tolong. Sebab mana sudah ada rakaman and ini bukan tuduhan ataupun fitnah ataupun cerita-cerita, tapi memang ada recording. So, dia guna Wahab sebagai umpan. Pergi jumpa Dr. Agus, start the conversation. Jadi, conversation ni yang dia record lah. This talk dirty punya conversation. And then, maknanya, Dr. Agus dipaksa suruh letak jawatan. Kalau you tak letak jawatan, sebab nak suruh Anwar buang very difficult. Anwar tak akan buang Dr. Agus. Anwar ni akan pelihara. He will protect Dr. Agus. Sebab Dr. Agus ni budak dia. And Anwar cannot afford to sack Dr. Agus. Sebab Dr. Agus ni banyak pegang rahsia Anwar.
Dr. Agus ni dia tahu semua Anwar punya rahsia berkait dengan Anwar punya ni homosexual activity. So it seems Anwar ni banyak kes homosexual. Sekarang pun, now even itself, a lot of homosexual punya cases, and Agus ni dia pegang semua detail. All rahsia Anwar ni Agus pegang. Kalau Anwar buang Agus, habis. Agus ni akan dedahkan rahsia Anwar. Anwar cannot touch Agus. Impossible. You pergi jumpa dia sekalipun, Anwar tidak akan bertindak terhadap Agus. He will protect Agus. Sebab kalau dia buang Agus, Agus pecah rahsia dia, Anwar dengan Anwar sekali hanyut. And bukan saja Anwar jatuh, Kerajaan Pakatan Harapan pun jatuh. Not just Anwar alone. So he's very protected lah Agus ni. Boleh dikatakan sacred cow. Sacred cow dalam JCOM, nobody can touch him. So kalau nak habiskan dia, kena perangkap dia, paksa dia letak jawatan. So after they got the evidence tu, video tadi, dia orang tunjuk ke Agus dan dia kata, kau letak jawatan, kalau kau tak letak jawatan, benda ni kita akan dedah. Satu dunia akan tahu. So Agus letak jawatan lah. Selepas dia letak jawatan, dan selepas dia umum yang dia telah pun letak jawatan, dia tak beri sebab lah, dia orang dedahkan video. So they play him out lah. Dia kata kalau kau letak jawatan, kita maknanya kita akan serah awak video ni lah, awak akan selamat. Tapi selepas dia letak jawatan, dia orang masih dedahkan video. So not only they got rid of him melalui suruh dia letak jawatan, tapi dia dedahkan finish him off. Maknanya double shot lah. Satu tembakan di dada, satu lagi tembakan di kepala untuk menjamin yang dia betul-betul mati. So that is siasatan polis yang terkini tentang isu JCOM, iaitu bagaimana Ketua Pengarah JCOM, iaitu Dr. Agus Yusof ni, banyak skandal gangguan seks, sexual harassment, melibatkan lelaki. Perempuan tak apa, perempuan selamat, lelaki yang tak selamat ni. And then tentang isu laporan polis yang telah dibuat oleh Wahab Jelani bahawasanya dia menghadapi atau menjadi mangsa gangguan seksual, dan didapati yang sebenarnya dia orang pergi bersama. And this one you kena tengok tarikh 21 Oktober tau. Padahal our Wahab ni belum join JCOM lagi. Dia belum lagi jadi staff JCOM until 1st November. So, bermaknanya dia ni belum lagi staff JCOM, sudah ada perhubungan terlebih awal dengan Agus. Dia orang dah ada, dia orang dah duk main bontot sebelum tu. So, maknanya Dr. Agus bawa Wahab masuk menjadi staff JCOM ni kerana dah jadi girlfriend dia. Girlfriend dia ni lah lama. So dah ada kes apa semua. So anyhow, of course Wahab sudah panik. Sebab orang dah tahu yang dia ni menjadi penyedap. Penyedap untuk Dr. Agus. Maknanya Dr. Agus ni duk main dia lama dah. So untuk nak kononnya protect reputation dia, dia buat laporan polis yang dia menjadi mangsa gangguan seksual. Tapi apabila polis siasat, bermaknanya report polis tu palsu. Dia bohong. Bukan dia ni mangsa gangguan seksual, tapi dia ni girlfriend Dr. Agus. Wahab ni girlfriend Dr. Agus. Dan mereka telah check in di hotel yang kata hotel pada hari tersebut. Kononnya dia menjadi mangsa gangguan seksual pada hari tersebut, di tempat tersebut. Selepas siasat didapati actually suka sama suka. Dia orang terbang ke sana bersama. Dia orang check in bersama dalam hotel. Dia orang ambil 3 bilik. 2 bilik untuk tidur, 1 bilik untuk main bontot. Apa akan berlaku selepas ni? Memandangkan tuduhan palsu, report polis palsu, dan benda ni berlaku lama sebelum dia jadi staff. So soalan dia, kes di Bintulu ni 21 Oktober satu cerita. Sebelum tu, berapa banyak kali lagi mereka sudah ada perhubungan seks. Oh, ini very interesting. Dan dikatakan ramai lagi dalam pejabat JCOM tu yang juga menjadi
mangsa gangguan seksual, polis akan cari dan ambil kenyataan mereka. Silap-silap ada 10-20 kes lagi gangguan seksual selain daripada kes Wahab. Tapi ringkas cerita ni, Wahab Dr. Agus ni banyak pegang rahsia Anwar, dan adakah dia akan dedah sekira Anwar tak tolong dia? Kalau Anwar buat tak tahu, Anwar buat diam, Anwar tak selamatkan Dr. Agus, dan Dr. Agus ni dihadapkan di mahkamah dan di-charge untuk macam-macam jenayah. Dan kalau Anwar buat tak tahu, Anwar buat diam saja, adakah Dr. Agus ni will betray Anwar because Anwar betrayed him? This is very interesting. Dan dikatakan rahsia yang Dr. Agus pegang ni, rahsia Anwar tentang aktiviti dia, kegiatan dia, homosexual activity, gay sex activity dan sebagainya, isi banyak Dr. Agus pegang. Dan sekiranya lah Dr. Agus ni kecewa ataupun diberi 10 juta lah kata, adakah Dr. Agus akan dedahkan rahsia Anwar, dan ini akan menyebabkan bukan saja Anwar jatuh, tapi keseluruhan kerajaan Pakatan Harapan juga akan jatuh. It's going to be the biggest sex scandal in Malaysian history, or the biggest gay sex scandal in Malaysian history, yang melibat bukan saja bos JCOM tapi Perdana Menteri Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera.